Salam sejahtera. Saya Wong Pisien dari SKC Chunghwa Bakam. Tajuk kajian saya ialah penggunaan pansu untuk membantu murid tahun 3 dalam pemahaman teks. Kajian tindakan ini dijalankan adalah untuk menyelesaikan masalah murid dalam aspek pemahaman teks. Dengan itu, guru menggunakan pendekatan pansu dalam kemahiran membaca untuk membantu murid dalam pemahaman teks. Responden kajian ini terdiri daripada 8 orang murid tahun 3 SKC Chunghwa Bakam Miri. Dalam kitaran pertama, penggunaan pansu berunsur gambar dan perkataan digunakan. Dalam kitaran kedua pula, mereka bentuk pansu berunsur perkataan diutamakan. Instrumen yang digunakan untuk mengumpul data ialah pemerhatian, ujian pra dan pos, serta soal cerita. Hasil kajian telah menunjukkan bahawa penggunaan pendekatan pansu dapat membantu murid memahami teks. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran bagi kemahiran membaca, saya mendapati murid berada dalam keadaan yang pasif, yaitu guru bercakap, murid menjawab. Saya juga mendapati hanya sebahagian murid yang dapat mencari isi penting, kemudian menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru, dan jawaban yang diberikan oleh murid lain tiada kaitan dengan tajuk. Daripada pemerhatian, dibuktikan bahawa tahap pemikiran murid-murid tahun 3 masih berada pada tahap yang rendah dan perlu dipertingkatkan. Oleh yang demikian, saya akan menggunakan pendekatan pansu dalam kemahiran membaca bermula dari pendahuluan, perkembangan cerita dan penutup. Menurut Law Faye, kemahiran membaca bertujuan agar murid dapat mengenali kosakata, mengambil imla, membaca dengan intonasi dan sebutan yang betul dan lancar bagi memahami ayat dan teks. Murid yang tidak dapat memahami teks pasti tidak berani mengangkat tangan untuk menjawab soalan. Lebih-lebih lagi, semasa membuat latihan, mereka akan menjawab sebarang sahaja. Lama-kelamaan, mereka akan kehilangan keseronokan untuk belajar. Selain itu, dalam kehidupan seharian, murid juga jarang menggunakan bahasa Cina. Apabila mereka terlihat teks yang penuh dengan perkataan bahasa Cina, mereka sudah tidak berminat untuk membaca. Saya juga mendapati bahawa murid-murid hanya memilih buku cerita yang bergambar dan kurang perkataan untuk membaca. Jadi, diharapkan melalui penggunaan pendekatan pansu dapat meningkatkan pemahaman murid. Objektif untuk kajian ini ialah meningkatkan tahap penguasaan pemahaman teks murid. Objektif khusus untuk kajian ini ialah membantu murid menjawab soalan pemahaman teks, membantu murid menyatakan isi penting dalam teks, membantu meningkatkan pencapaian murid dalam mata pelajaran bahasa Cina. Terdiri daripada 15 orang murid, yaitu 9 orang murid lelaki, 6 orang murid perempuan. 4 orang murid yang cemerlang dan 3 orang murid yang mempunyai masalah pembelajaran tidak dijadikan sebagai responden kajian. Jadi, responden kajian kali ini hanya melibatkan 6 orang murid lelaki dan 2 orang murid perempuan. Pelaksanaan kajian tindakan pertama, tinjauan masalah. Saya telah membuat perhatian ke atas tingkat laku murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung sebelum dan selepas kajian. Saya juga telah membuat satu jadual pemerhatian bagi merekodkan respons murid semasa PDBC yang dijalankan. Saya telah mengumpul buku latihan, lembaran kerja, dan buku kerja responden sebagai ujian pra. Saya juga memberi lembaran kerja untuk responden menjawab soalan sebagai ujian post. Semua lembaran kerja akan dikumpulkan. Saya akan membuat refleksi, mencari masalah yang dihadapi, dan sebagainya. Kemudian, membuat pengubahsuaian agar dapat mencapai objektif kajian ini.
Saya juga telah membuat temu bual dengan responden selepas proses PDPC, kemudian membuat catatan ke dalam jadwal soal selesai untuk memahami pandangan dan buah fikiran responden bagi mengenal pasti sama ada penggunaan pendekatan palsu dapat membantu murid memahami isi kandungan tes atau tidak. Saya juga membuat refleksi dan pengupayaan untuk kajian yang seterusnya. Kedua, analisis tinjauan masalah. Kutipan maklumat daripada kitaran pertama, saya mendapati bahawa responden tidak lagi mendiamkan diri dan lebih aktif dalam menjawab soalan setelah saya menggunakan pendekatan palsu. Pendekatan palsu juga berjaya menolong responden daripada tidak pandai jawab dan jawapan tidak tepat kepada jawapan yang diberikan adalah betul. Pada kitaran kedua, responden berjaya menampilkan isi kandungan tes dalam palsu dengan pantas, mengikut urutan yang betul. Semasa membuat lembaran kerja, responden juga boleh menjawab soalan dengan tepat. Jelas bahawa melalui penggunaan pendekatan palsu, semasa menjalani proses PDPC, responden lebih bersemangat dan tidak menguap lagi. Ketiga, tindakan yang dijalankan. Saya menggunakan pendekatan Stephen Chemis dengan gabungan pendekatan palsu bagi membantu murid dalam pemahaman kandungan tes. Pelaksanaan kajian ini adalah seperti berikut. Pertama, saya mencari masalah dalam PDPC. Seterusnya, menetapkan tajuk. Lepas itu, membuat perancangan dan membuat pelaksanaan. Semasa membuat pelaksanaan menjalankan pendekatan palsu, saya akan membuat pemerhatian, ujian, dan soal selesai. Lepas itu, saya akan membuat refleksi dan merancang semula. Dan seterusnya, melaksanakan kitaran seterusnya. Semasa sepanjang menjalankan kitaran kedua, saya akan juga membuat pemerhatian, ujian, dan soal selesai. Lepas itu, saya akan membuat refleksi lagi dan menulis laporan pada akhirnya. Keempat, pelaksanaan tindakan dan pemerhatian penilaian. Untuk kitaran pertama, murid membaca tes dengan bimbingan guru. Guru menerangkan makna kosakata sambil menyatakan isi utama tes. Guru juga memaparkan palsu yang berunsur gambar dan perkataan dengan cara guru bertanya, murid berjawab, guru melekat untuk menerangkan kandungan tes. Murid menjawab lembaran kerja. Melalui pemerhatian saya, murid dari pasif dan menunggu guru memanggil baru menjawab soalan secara lisan telah menjadi lebih aktif di samping berani cuba menjawab soalan. Murid juga lebih pandai menjawab soalan yang terdapat pada lembaran kerja. Untuk kitaran kedua, murid bergilir membaca tes dalam kumpulan. Guru menerangkan makna kosakata sambil menyatakan isi utama tes. Guru memaparkan palsu yang berunsur perkataan dengan cara guru bertanya, murid menjawab, murid melekat untuk menerangkan kandungan tes. Seterusnya, murid menyatakan semula isi tes. Pada akhirnya, murid menjawab lembaran kerja. Mengikut pemerhatian saya, responden melega palsu mengikut urutan dengan tepat dan tepat. Responden menjawab soalan yang terdapat pada lembaran kerja dengan tepat sekali. Responden bersemangat melibatkan diri dalam aktiviti PDPC. Akhirnya, refleksi kajian. Daripada dapatan kajian, responden suka akan penggunaan pendekatan palsu. Mereka bersetuju bahawa penggunaan palsu dapat membantu murid dalam pemahaman isi kandungan tes dan lebih senang bagi menjawab soalan pemahaman. Hasil daripada dua kitaran ini dapat menunjukkan bahawa melalui penggunaan pendekatan palsu, tahap pemahaman murid dapat dipertingkatkan. Melalui penggunaan palsu yang menggunakan gambar-gambar yang berwarna-warni, dapat merangsang persepsi murid-murid. Ini dapat membantu murid-murid yang lemah tahap penguasaannya untuk memahami isi kandungan teks melalui gambar-gambar. Walau begitu, dalam proses tindakan ini, saya juga telah menghadapi berbagai masalah. Semasa menjalankan kajian, ada murid yang tidak hadir.
Ini menyebabkan mereka tidak membuat lembaran kerja selepas PDBC. Jadi, data yang dikumpulkan akan menjejaskan dapatan kajian. Selain itu, masa yang terhad juga menjejaskan keberkesanan dan kepercayaan kajian. Akhirnya, cadangan untuk kajian seterusnya. Pertama, guru harus menggalakkan murid-murid menghasilkan pansu sendiri bagi memupuk amalan belajar sendiri. Guru boleh mengajar cara-cara menghasilkan pansu yang sesuai mengikut berbagai bentuk atau format. Setelah murid-murid menguasai cara-cara merangkap pansu dalam proses perengkaan itu, murid-murid akan memahami isi kandungan teks. Dengan itu, tahap penguasaan dalam pemahaman teks pasti akan meningkat. Kedua, kajian ini hanya berfokus kepada murid sebuah kelas, yaitu kelas tahun 3 sahaja. Saya percaya bahwa kelas tahun-tahun yang lain juga menghadapi masalah yang sama. Saya bercadang untuk memperluas lingkungan kajian dan bilangan murid bagi memperolehi data yang lebih tinggi kepercayaannya. Ketiga, guru boleh mereka bentuk pansu yang berbagai mengikut keadaan pengajaran yang berlainan. Dengan penggunaan PMK yang dalam PDBC, guru boleh menggunakan huruf yang cantik, size yang berbeza, berwarna-warni, dan latar belakang yang menarik bagi menunjukkan isi-isi penting. Selain itu, guru juga boleh membina bahan bantu mengajar bagi menarik perhatian murid-murid agar dapat mencapai keberkesanan pengguna pansu. Sekian, terima kasih.